Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat menegaskan bahawa keutamaan kerajaan pada ketika ini adalah untuk mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Dan lanjutan daripada itu, pagi ini Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Dan untuk mendalami lebih lanjut usaha dan tumpuan kerajaan menangani hal ini, kita langsung sahaja bersama-sama dengan Dr. Rafiq Idris, Naib Chancellor College Universiti Yayasan Sabah, juga pensyarah kanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS. Terima kasih serta bersama dengan kami di Berita Awal di ketika ini. Dan Doktor, kita nak ajukan 2 minggu kementerian diberikan untuk meminta dan mencari dan mengumpul maklumat untuk apa yang boleh dibuat bagi menyelesaikan masalah kos sara hidup rakyat, subsidi bersasar dan juga harga barang yang tinggi. Adakah ini strategi yang baik dan adakah tempoh itu mencukupi, Doktor? Okey, saya pertama kali saya ingin menyatakan bahawa saya menyambut baik usaha kerajaan perpaduan yang baru sahaja dibentuk dengan melihat kos sara hidup sebagai sesuatu perkara yang perlu diberi perhatian dan ditangani. Selain mesyuarat khas Majlis Tindakan Kos Sara Hidup yang baru saja diadakan pada hari ini, perkara ini turut dizahirkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam antara ucapan awal beliau, yang mana kos sara hidup adalah antara agenda penting yang mahu dilihat oleh kerajaan. Ini secara tidak langsung menunjukkan keseriusan kerajaan. Berkenaan 2 minggu tempoh yang diberikan, saya bersetuju. Antara perkara awal yang perlu dilakukan adalah mengenal pasti apakah barangan utama dan perkhidmatan yang merekodkan kenaikan harga. Selepas itu, the root causes of the price increase must be identified. Selepas mengenal pasti punca sebenar yang menyebabkan kenaikan harga barangan tertentu, kita perlu membezakan bahawa ada perkara yang mungkin boleh diperbetulkan dengan campur tangan minima pihak kerajaan atau kerjasama serta peranan yang boleh dimainkan oleh pemain-pemain di dalam ekonomi. Selain itu, ada juga yang disebabkan oleh external factor yang di luar jangka atau luar jangkauan atau kemampuan pihak kerajaan atau swasta dalam pasaran domestik yang mungkin memerlukan intervensi perbelanjaan kerajaan seperti pemberian subsidi bersasar agar kesan kenaikan harga barang kurang dirasai oleh individu-individu isi rumah serta perniagaan-perniagaan syarikat yang ada di dalam negara. Justru saya rasakan 2 minggu masa yang diberikan kepada kementerian untuk mencari mengumpul data apa yang boleh dibuat untuk menyelesaikan kos sara hidup, sesuatu yang baik, at least to keep the ball rolling. Okay, what are the causes? And these are among the things that need to be done by the government. Dan seterusnya, Doktor melihat juga kepada konteks Sabah dan Sarawak. Bagaimana perkara yang mana diusahakan oleh Perdana Menteri dapat membantu dan apa pula perkara yang harus diberikan perhatian kalau kita melihat kepada keperluan prioriti kepada masyarakat di Sabah dan Sarawak? Okey, secara umum kalau kita melihat kepada bakul barangan dan perkhidmatan yang diambil kira dalam pengiraan Consumer Price Index itu, antara perkara yang terbesar adalah hal berkaitan makanan, minuman serta penginapan atau perumahan. Bergantung kepada apa cadangan solusi yang dikemukakan dan dilaksanakan, saya berharap sesi libat urus dengan pemegang-pemegang taruh dibuat, termasuklah pemegang-pemegang taruh yang ada di Sabah dan Sarawak, agar di hujung nanti solusi yang dikemukakan adalah sesuatu yang cuba meminimalkan peningkatan kos sara hidup di Sabah dan Sarawak. I hope it is not a one-sided approach. We must engage with the private sector so that the solution that's going to be proposed or to be used to address all these issues will be something which are workable not only in Peninsular Malaysia tetapi juga termasuklah Sabah dan Sarawak. Saya menyambut baik Yang Amat Berhormat dari Perdana Menteri turut menyebutkan perlunya ada engagement dengan private sector. Baik. Saya ringkas, Doktor, adakah dengan mewujudkan Kementerian Khusus Sabah Sarawak boleh mempercepatkan usaha ini? Saya percaya ia boleh memberi kesan, tetapi bergantung juga kepada kekerapan, mungkin mesyuarat dan how serious kementerian ini boleh memainkan peranannya dalam menyalurkan maklumat di samping mencadangkan sesuatu yang workable
untuk Sabah dan Sarawak. Saya menyambut baik dengan adanya kementerian yang khusus untuk melihat secara khusus, untuk lihat masalah-masalah yang ada di Sarawak agar masalah ini boleh diangkat ke peringkat federal. Ya. Terima kasih Dr. Rafiq Idris, Naib Chancellor College Universiti Hasan Sabah, juga pensyarah kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perikanan Universiti Malaysia Sabah UMS bersama dengan kita untuk waktu ini.